Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan, susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak sambung muka surat yang ke muka surat 4 poin nombor 3. Maksudnya masih lagi hadis yang pertama. Baik, kita masih lagi berbicara berkaitan dengan hadis yang pertama yang menyatakan, yang menceritakan, yang memperincikan kepada kita tentang sifat yang patut ada pada setiap orang Islam. Kamu sebagai orang Islam, kamu hidup di atas muka bumi, kamu duduk dalam masyarakat, kamu duduk dalam komuniti, kamu duduk dengan orang, kamu sebagai orang Islam kena ada sifat ni. Sifat yang perlu ada kepada setiap orang yang bergelar Muslim. Apa sifat dia tu? Baik, cuba kita tengok hadisnya muka surat 3 terlebih dahulu. Saya kita sambung poin nombor 3. Hadisnya berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Okey dah. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَتِي فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni riwayat daripada anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Sahabat yang paling banyak, minta maaf, sahabat nombor 2 paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dia nombor 2 paling banyak. Sahabat yang paling banyak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda dalam perjalanan. Baginda kalau berjalan musafir pergi mana-mana, apa yang baginda buat, manusia yang paling kuat tiru Abdullah bin Umar. Cukup kuat tiru tu. Hatta pernah Rasulullah lalu di satu pokok, nampak ada dahan duk rintang jalan. Nabi SAW akan lalu kawasan tersebut, Nabi akan tunduk. Lepas itu sambung perjalanan. Bila baginda wafat, pokok tersebut ditebang. Tapi Abdullah bin Umar bila dia lalu jalan tersebut, dia perasan tempat ni dulu ada satu pokok. Baginda dulu kalau berjalan bawah pokok ni, baginda akan tunduk sikit badan. Lepas tu sambung perjalanan. Dia buat macam tu juga walaupun pokok dah tak ada. Kata hebatnya Abdullah bin Umar ni, anak Sayyidina Umar, periwayat hadis ni. Baginda pernah naik unta, pusing di satu tempat di Mekah. Unta baginda pusing 2 kali tempat tersebut. Kemudian baginda turun sembahyang sunat di situ. Abdullah bin Umar bila sampai ke Mekah, dia akan pastikan kuda dia pusing 2 kali juga di tempat tu. Kemudian dia akan turun pada kuda dia, dia akan semayang juga 2 rakaat. Dia suka tiru sebiji-sebiji macam mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat. Perkara ini diperakui sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selesai saja kita nak bagi kenal. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Itu poin nombor 1. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam dia saudara kepada orang Islam lain. Dia adik-beradik dengan orang Islam yang lain. Bila dia adik-beradik dengan orang Islam yang lain, dia tidak menzaliminya. Dia takkan buat jahat kepada adik-beradik dia. 1. Dan tidak mendedahkannya kepada kebinasaan. Dan kalau adik-beradik dia kena pun, dia tak duduk saja, dia tak senyap, dia tak berpeluk tubuh. Dia akan buat sesuatu tolong adik-beradik dia. Nabi kata ni sifat orang Islam. Nombor 1, dia tak buat tahana kat orang, tak buat tahana kat adik-beradik dia, sebab orang Islam lain adik-beradik dia. Saudara ni kita tak faham, ni bahasa belah KL pun senanglah faham saudara ni. Kalau kita belah Lorat Utara ni, kita panggil adik-beradik. Saudara tu adik-beradik lah. Saudara lelaki, adik-beradik lelaki. Nabi sebut dalam hadis ni, orang Islam lain tu semua adik-beradik kamu. Jadi bila dia adik-beradik kamu, kamu jangan buat zalim kat dia. Kamu tak boleh nak buat lebih kurang kat dia. 1. Yang kedua, sifat nombor 2 kamu kena ada. Kalau adik-beradik kamu kena sesuatu, kamu tak boleh duduk senyap, kamu tak boleh duduk saja, kamu kena bantu adik-beradik kamu tu. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Dan kita dah bahas sebelum ini,
adik-beradik kita di dalam Islam ini tidak mengenal jantina, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal negara. Mana saja orang Islam tu semua adik-beradik kita, walaupun dia Bangla, walaupun dia Rohingya, walaupun dia Afrika, walaupun dia orang putih, walaupun dia orang Palestin, walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Mongolia. Mongolia pula contoh. Nama kata orang Islam, dia adik-beradik kita, tak kira apa saja bangsa ataupun negara. Kemudian baginda pesan lagi, siapa yang menolong hajat saudaranya, siapa di kalangan kamu orang Islam tolong adik-beradik kamu yang lain, Allah akan menolong hajatnya. Allah akan tolong sempurnakan hajat dia. Kamu ada hajat nak sesuatu, tolong orang, Allah akan sempurnakan hajat kamu. Dan ini kita dah ngaji dah sebelum ini. Siapa yang melepaskan kedukaan seorang Islam, siapa hidup atas muka bumi, ada orang susah, dia tolong. Ada orang berhajat sesuatu, dia tolong. Ada orang tu dalam kesusahan, dia bantu walaupun diri dia susah. Allah akan melepaskannya daripada kedukaan pada hari kiamat. Hari kiamat, Tuhan pelepas dia pula daripada penderitaan di hari kiamat. Kamu tolong atas dunia kamu tak dapat apa. Hari akhirat Allah janji kelepasan daripada kesusahan pada masyarakat. Boleh faham masalah? Istilah tu no? Baik. Siapa yang menutup aib orang Islam, tak menceritakan keburukan orang Islam kepada orang Islam yang lain, tak ceritakan satu-satu benda memalukan orang Islam ni pada pihak yang lain, Allah akan menutup aibnya pula di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Hadis ini nak tunjuk pada kita usilan, nak tunjuk bahasa mudah ni macam ni. Satu sifir mudah yang kita boleh faham, ayah-ayah kalau buat baik kat orang, Islam tidak mengajarkan kita, dia pula wajib balas baik pula pada kita. Islam tak ajar pun macam tu. Islam tak pernah mengajar kita, kita kalau buat baik kat orang, orang tu kena balas baik kat kita pula. Kita kalau buat sesuatu kat dia, dia wajib balas baik pula pada kita. Islam tak pernah ajar sikit pun macam tu. Yang Islam ajar, kamu buat baik kat orang, Allah ganti. Faham maksud saya tu lah? Tunggu lah. Kita selama ni hidup, kita duk minta kalau boleh kita buat baik kat dia, kita nak dibalas baik. Islam tak. Ayah-ayah naik kereta, bagi laluan, jalan jam, bagi laluan kat orang, orang ni masuk, orang ni masuk. Kalau ayah-ayah mengharapkan, tu Ustaz, kami bagi laluan kat dia, nanti dia pun kena bagi laluan kat kami. Dah. Allah akan pemudahkan hidup kita sebab kita memudahkan kehidupan orang. Tu sifir yang diajar dalam hadis ni yang patut kita faham. Boleh faham bahasa tu Islam? Oh ya, senyap, nampak gaya. Malam ni ada bola ke macam mana? Tak ada noh. Kau duk sedih Arsenal kena 3 biji ke apa? Baik, cuba kita sambung poin yang ketiga Islam. Poin yang ketiga, kita dah selesai bicara tentang perihal orang Islam, kita dah selesai bicara tentang menolong saudara yang lain. Hari ini kita nak tengok pula poin yang ketiga, apa maksud melepaskan kesusahan dan kedukaan saudara. Yang dikatakan, kamu bantu lepaskan kedukaan orang lain susah kamu bantu, orang lain terdesak kamu tolong. Apa maksud ayat tersebut? Maksudnya di sini, kamu berusaha dengan segala daya bagi menimbulkan kesenangan dan kegembiraan antara sesama Islam. Itu maksudnya. Maksud melepaskan kedukaan ni, kamu bubuh perasaan gembira kepada orang tersebut. Dia tengah sedih, kamu buat bagi dia seronok. Cara nak bagi dia seronok, itu bergantung pada kamu. Kamu nampak dia berduka, kamu nampak dia sedih, kamu nampak dia serabut, kamu buat bagi dia seronok balik. Yang tu yang dimaksudkan, siapa yang boleh menghilangkan kedukaan orang Islam atas muka bumi, Allah lepaskan kedukaan dia di hari kiamat. Macam mana cara nak bagi lepas duka, nak bagi lepas susah serabut tu Ustaz? Kamu buat bagi dia seronok. Kalau dia ada masalah duit, jadi dia serabut dengan duit, kamu bagi duit, jadi dia seronok. Dia ada masalah apa Ustaz? Dia ada masalah kesihatan Ustaz, kita boleh bantu dia dari sudut doa. Doakan dia supaya dia lega balik. Ustaz, dia tak berhajat apa? Dia berhajat nak pinjam kereta ya. Bagi kereta Ustaz. Bagi dia seronok. Dia serabut Ustaz, nak berjalan jauh, kereta tak ada. Kereta dia boleh berjalan dekat-dekat dia. Kita seronokkan dia dengan bagi pinjam kereta kita. Kita bagi dia pinjam, dia seronok. Allah akan lepaskan kedukaan kita di hari kiamat.
Ibu-ibu yang ada di belakang, suami duduk serabut nak menikah dua, bagi dia menikah. Boleh tu? Hak tu yang tak boleh. Oi. Kawan duduk tengah serabut nak menikah dua, bagi je silat. Hari kiamat kita lepas. Boleh? Seorang pun tak setuju, nampak gaya. Allah Akbar. Jangan marah no. Tajuk yang melawak ya. Baik, itu cara dia. Apa saja yang orang perlukan, bagi bersilat. Baik, ia bukan sahaja setakat berdoa, malah dengan cara yang lebih berkesan, berusaha menyenangkan saudaranya. Itulah maksud melepaskan kedukaan. Kita bagi hamba Allah tu senang. Tu yang saya sebut pada ayah sekalian sebelum ini. Ayah kalau pergi tengok orang sakit, saya rasa sebut dah tajuk ni sebelum ni kan. Ayah kalau pergi tengok orang sakit, kita nak pesan beberapa adab yang tolong pakak-pakak jaga. Nanti kita baca hadis tu nah, poin yang kedua nanti kita baca. Kita akan bahas panjang lah. Cuma kita nak sebut, bila kita pergi tengok orang sakit, tolong jaga beberapa adab. Nombor satu, jangan pergi lama-lama. Itu satu. Adab tu kena jaga tu. Pergi tengok orang sakit, sama ada di rumah atau di hospital, jangan pergi lama-lama. Pergi sat sudah. Pergi duduk 5 minit, 10 minit, balik. Satu, tu adab. Jangan melenggak sampai setengah jam, sejam di rumah dia Ustaz. Jangan. Satu, melainkan kalau dia minta. Tu tajuk lain. Dia kata, hang duduk Ustaz, rumah aku lama-lama sikit. Aku tengok kamu ni, sakit aku kurang. Sakit aku hilang. Dia minta macam tu, duduk lama. Kalau tak, 10 minit cukup. Lepas tu balik. Satu. Yang kedua, jangan cakap banyak. Pergi rumah orang sakit, tengok orang sakit, jangan cakap banyak. Biar yang sakit tu buka cerita. Kita senyap sudah. Kita setakat tanya orang ya. Ni macam mana sakit ni? Okey dah kau no. Dia kata macam mana boleh accident ni? Dia buka cerita satu. Kita dengar Boleh faham kan? Jangan kita pula yang duk buka cerita. Yang tu tak, adab tu tak kena tu. Kan? Hang tahu tak seminggu hang tak ada ni, hang tahu jadi apa kat Malaysia. Duk buka satu. Jangan Allah tu. Itu adab lah, adab. Kemudian yang ketiga, baginda pesan suruh doakan dia. Pergi tengok orang sakit, doakan dia. Macam mana cara doa? Kita guna bahasa kampung kita senang Rasulullah. Pergi kat kaki dia, pergi dekat badan dia, pegang macam ni sudah. InsyaAllah ni 2-3 hari lagi lega lah ni. Ni seminggu 2 hari boleh pergi masjid dah ni. Kan? Bagi dia seronok Rasulullah. Boleh kau no? Memang duk buat lah kau no? Memang duk buat. Kalau siapa tak buat, kita minta pakat buat lepas ni Rasulullah. Kan? Pegang dia, pegang bau dia kan. InsyaAllah ni hang tak ada seminggu ni sunyi surau hang tahu. Dia bila dengar kata-kata seumpama tu, dia seronok Rasulullah. Seronok. Nombor 4, jangan bercakap benda yang menduka citakan dia. Oh jangan. Ni macam ni noh. Ni kalau patah macam ni sebulan ni duduk atas keti ni. Oh jangan. Jangan Rasulullah nah. Walaupun betul patah macam tu sebulan duduk atas keti, tapi jangan bercakap. Tu adab. Jangan kata Rasulullah dia melemahkan semangat hamba Allah yang sakit tu. Duk pegang pula tangan dia. Sejuk umpak gaya. Hari tu arwah abang mat sejuk macam ni. Aduh sebut arwah jangan Rasulullah jangan. Tu adab tu. Berapa ramai manusia pergi tengok orang sakit tapi dia tak tahu adab ni. Dia tak reti adab tu. Dia pergi dia buat macam serupa dia. Sebab itu ada seorang ulama mengatakan, apabila Allah nak menghina seorang manusia atas muka bumi ni, nombor 1 Allah bagi dia tak ada ilmu. Nombor 2 Allah bagi dia tak reti adab. Dia tak reti adab. Adab pergi tengok orang sakit tak tahu, adab makan apa saja adab tak tahu. Kalau dia tahu pun dia tak boleh buat. Tu tanda Tuhan nak bagi dia hina atas muka bumi. Tadi saya duduk beletak di masjid sore di JPJ. Kita buat kelas waktu tengah hari Ustaz. Kita bercara tentang masalah adab masuk masjid. Berapa ramai masyarakat kita tak reti adab tajuk ni Ustaz. Saya sebut contoh-contoh simple ya. Antara adab yang tak reti, berapa ramai masuk masjid, tahiyatul masjid tak buat. Berapa ramai? Berapa ramai masuk masjid Ustaz dalam keadaan handset tak tutup. Punya tak ada adabnya. Sedangkan dalam masjid buat macam tu makruh tu. Bunyi macam tu pun makruh. Ni ayah-ayah buat macam ni pun makruh ni. Ni duduk dalam masjid buat gitu. Duduk kepak jari bagi perak makruh.
Tambah kalau hak jenis ni makanan dalam mulut tadi duk makan tak habis, lekat celah gigi tu. Dia duk baca, lekat ni. Nasi tu keluar kat mulut. Dia ludah atas kapek ke tu punya tak ada adab. Sini tak ada tu saya berani kata. Punya tak ada adab Zilan. Satu benda lagi yang cukup masyarakat kita tak ada adab Zilan. Dia musafir, dia singgah dekat masjid, dia masuk toilet. Dia pergi masuk toilet, buang ayat kecil, ayat besar dan sebagainya. Habis dia masuk toilet, dia start kereta terus sambung perjalanannya. 2 rakaat semayang pun tak buat di masjid tu. Orang macam ni minta maaf no. Surau ni seorang tak buat. Kita nak sebut manusia macam ni biadab katanya ni. Dia pergi rumah Allah tapi dia pergi tandas Sedangkan mana ada tempat atas muka bumi yang bila kita sampai, kita disunatkan semayang 2 rakaat, melainkan masjid Rumah kita sendiri, masuk dalam rumah tak disunatkan semayang sunat waktu masuk tu. Tapi masjid disunatkan semayang tahiyatul masjid. Dia pergi singgah di masjid, dia masuk jamban Ustaz. Tu contoh manusia yang Tuhan bagi kat dia tak reti adab. Adab di rumah Tuhan dia tak reti. Sini tak buat, tu saya berani kata. Sini dia kata kalau sampai masjid mana semua 2 rakaat ni. Kira clear. Sebab tu kalau kata kok ayah terbuat seumpama tu, yang lepas-lepas tu nak buat macam mana tak tahu. Istighfar balik, minta ampun balik. Hak ke depan ni jangan buat dah. Jalan pergi masjid mana-mana, masuk toilet, okey, pergi ambil ayat semayang semayang 2 rakaat. Baca Fatihah saja tak apa. Yang penting kita meraihkan masjid tersebut, memberikan penghormatan kepada masjid dengan solat sunat 2 rakaat tu. Tahiyatul masjid tu. Ni panggil adab. Kan boleh kan? Sambung sikit lagi bersekalian, adab pergi tengok orang sakit tadi. Lari tajuk sampai ke masjid pula dah. Pergi tengok orang sakit, selain pada jangan cakap benda yang pelik-pelik yang kita sebut tadi, jangan makan depan orang sakit. Itu pun adab juga tu. Pergi tengok orang sakit, jangan makan depan orang sakit. Jangan lah. Kita bawa buah apple, buah limau, isteri orang sakit, dia belah, dia main hidang depan kita. Kita sebagai tetamu tu, jangan makan je lah. Jangan makan. Sebab tu ibu-ibu kalau boleh kena cerdik sikit tajuk ni lah. Kalau kata suami kita sakit di hospital, dia bawa, tetamu bawa buah dan sebagainya, jangan hidang buah tu depan suami kita. Jangan. Habis tu buah tu Ustaz, buah tu tak payah hidang pun tak apa, tak payah potong pun tak apa. Kalau tidak, tetamu yang datang ni dalam baharu majlis sebut, hilang pahala lawat orang sakit sebab dia makan depan orang sakit. Kalau suami kita sakit di rumah, kita nak hidang ayat teh apa semua, kita cadang hidang di ruang tamu. Dalam bilik tu biar tetamu tengok suami kita, tengok sembang apa semua, dia dah keluar pada bilik, hidang di ruang tamu. Yang tu tak apa. Jangan hidang dalam bilik dengan suami tu. Melainkan kalau suami sekali minum, itu tak lebih terusahlah hidang luar. Boleh kan? Atau kata kena reti tu. Boleh ke saya cerita macam ni? Tengok senyap, nampak gaya. Dan nak bagi faham je lah. Kemudian pergi tengok orang sakit, gembirakan orang sakit dengan cara bagi sikit sumbangan pada dia. Yang tu jangan tinggal lah. Bagi dia nak, ayah nak balik, ibu nak balik, buh duit sikit dalam sampul, bagi kat dia. Dan orang sakit ni satu kelebihan dia sakit bilah macam mana pun, sakit bilah teruk macam mana pun, orang bagi duit dia sapu juga. Itu standard orang sakit. Dia ambil lah, dia gagal tangan kita tu, dia ambil juga. Bagilah bayar bil, nak pergi hospital, apa nak beli ubat. Dia seminggu dia hospital, nafkah dia putus, pembelanjaan dia putus, dia tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Jadi kita bagi tersebut, kita meringankan kedukaannya. Inilah yang diajar oleh Islam. Sama macam ayah buat kenduri. Buat kenduri kan ada orang main bagi duit daripada kita tu, ataupun kita duk bagi duit kat orang, itu pun dipanggil meringankan kedukaannya juga. Pasal buat kenduri kos banyak, kita main ringankan beban dia sikit Ustaz, bagi sagu hati, kan menyenangkan dia tu. Sebab tu budaya tu teruskan. Ayah pergi semayang mayat, kita lama dah budaya ni, kita minta kalau boleh ubah sikit.
Semayang mayat selalu keluarga si mati duk bagi duit dekat orang main semayang. Lepas ni kita ubah sikit tak boleh. Hak main semayang bagi duit kat keluarga si mati. Tak boleh. Waktu semayang tu. Kita selama ni keluarga si mati lah duk buah duit dalam sempul. Kita ubah sikit, kita pula bagi. Yang mana pergi bagi buah dalam jak tepi kaki mayat tu tak apalah. Waktu semayang ni. Hak mana tak dan bagi lagi. Bagi waktu semayang. Maknanya kita pergi semayang mayat bukan kita dapat duit, tapi kita meringankan beban keluarga si mati itu. Nabi kata Allah akan ringankan beban kamu di hari kiamat. Understand? Clear. Baik, semua. Baru 1 poin tu, 8.5 lah. Allahu Akbar. Semua. Usaha yang suci dan jujur seperti ini, siapa yang buat perangai seumpama ni, siapa yang bantu ringankan beban seumpama ni, akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan meringankan kedukaan dan kesusahannya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah tak janjikan pelepasan kedukaan dalam dunia, tidak. Allah janji pelepasan kedukaan di hari akhirat. Allah lepaskan berat kita, beban kita hari kiamat. Ambil Rasulullah, hari kiamat satu hari yang cukup-cukup mengerikan, cukup-cukup mengerikan Rasulullah. Matahari 1 mil atas kepala. Manusia semua uryanan, telanjang bogeh. Dalam hadis disebutkan manusia di hari kiamat tak ada siapa pun yang duduk, semua berdiri, masing-masing duduk pijak atas kaki orang. Bukan boleh pijak atas tanah ni, pijak atas kaki orang. Punya ramainya masa tu, bersesaknya masa tu. Pijak kaki orang. Ayah-ayah yang pergi baru ni tengok apa hari kematian Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Hak tu pun ramai dah Ustaz oi. Tolak mai pimai Ustaz oi. Tapi kita boleh pijak lagi atas jalan tar. Yang duduk dalam kawasan sekolah nak masuk tak boleh Ustaz oi. Nak pergi tengok tak boleh. Orang duk tolak keluar balik sampai nak pengsan pun ada. Tapi kita masih lagi pijak atas tar. Hari kiamat orang pijak atas kaki orang. Bukan ada aircon masa tu. Bukan ada paper masa tu. Bukan ada kerusi boleh rehat. Tak ada dalam. Diri macam tu. Berapa lama Ustaz? Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak minta kalau boleh Abu sekalian, sesak, susah, azabnya hari kiamat tersebut, baginda bagi satu panduan pada kita. Kamu nak selamat daripada kesusahan di sana, kamu tolong lepaskan kesusahan manusia di muka bumi. Tu ya. Ayah-ayah tengok orang rosak kereta tepi jalan. Kita pesan dah 3 benda buat. Jangan buat lain pada 3 ni. Ulama kita sebut buat 3 ni. Nombor 1, tolong berhenti, tolong dia. 1. Nombor 1, berhenti, tolong dia. Kalau boleh lah. Tak kira bangsa apa, walaupun minta maaf. Yang tu Cina, yang tu India, yang kereta rosak tepi jalan, yang kemalangan tu bukan Islam dan sebagainya. Dalam nombor 1 sekali, tolong. Boleh? Ustaz, kami tak boleh tolong Ustaz, kami sibuk. Okey, tak boleh tolong. Ambil nombor 2, doakan supaya dia ditolong. Ya Allah, kau hantarlah siapa-siapa tolong dia. Kalau dia bukan Islam, kita doa, ya Allah, kau hantarlah siapa-siapa tolong dia. Mudah-mudahan dengan pertolongan tu dia makin rapat dengan Islam, dia makin suka pada Islam. Doa macam tu dalam hati. Boleh? Boleh no, memang duk buat dah kan. Yang ketiga, kalau dua-dua ni tak boleh, nombor 3, jangan doakan kecelakaan dia. Yang tu, jangan doa bagi dia celaka. Oh, jangan. Orang kita hari ni tolong dak dah, sepasal dah. Doakan kebaikan dia pun dak agak. Doa celaka tu ada tu. Hindu pergi ke dia, lentak. Biar rasa we. Biar lama sikit tu. Padan muka. Tu panggil doa kecelakaan. Jangan masalah nah. Kamu mendoakan kecelakaan orang, doa kecelakaan tersebut akan balik semula kepada kamu. Itu jangan masalah. 3 tu ya. Tolong orang, tak boleh tolong, doa bagi dia selamat, doa bagi dia ditolong, ataupun yang ketiga, jangan doakan dia celaka. Itu ya. Hari kiamat Allah akan lepaskan kita daripada beban yang berat seumpama ni. Allahu Akbar. Boleh no? Ni panggil adab masalah. Ni ilmu adab.
Adab-adab ni mengaji dalam ilmu tasawuf. Ala inna tasawufa lahual adab, kata Imam Muqtadar Az-Zubaydi ataupun Az-Zabidi, syarah Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan yang dikatakan ilmu tasawuf ni ilmu adab. Ni ilmu adab ni. Sebab tu adab-adab seumpama ni kita sama-sama jaga insya-Allah. Baik, boleh no? Poin yang keempat, menutup aib. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib manusia atas muka bumi, Allah akan tutup aib tersebut. Aib dia tu Allah akan tutup di hari kiamat. Menutup aib keburukan dan kejahatan. Apa maksud dia di sini? Sama ada kejahatan atau keburukan tu kecil ataupun besar, hendaklah ditutup. Manusia kalau dia buat salah, dia buat silap, kecil ke besar ke aib dia, semua kita kena tutup. Tutup di sini maksud dia, kita tak boleh pindahkan cerita buruk tu pada orang. Kita tahu, jangan cerita kat orang. Tu maksud dia, simple lah. Jangan buka aib orang tu kepada orang yang lain. Boleh? Bahasa law kita terjemah bahasa law lah. Bahasa law orang panggil mengumpat. Mengumpat. Cerita keburukan ni kita terjemah mengumpat. Ni tajuk yang kita nak sebut, poin yang keempat ni tajuk mengumpat lah ni. Nabi kata bab mengumpat ni cerita benda yang buruk, cerita benda yang aib. Kalau cerita benda yang baik itu dipanggil puji, tak panggil mengumpat. Apa saja keburukan orang, kecil ke besar, Nabi pesan supaya tutup. Baginda pernah tanya para sahabat, atadruna mal ghibah? Kamu ni para sahabat, kamu tahu tak mengumpat tu apa? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata zikra akhaka bima yakrah. Kamu sebut satu benda yang mana kalau tuan badan dia dengar, tuan badan dia marah. Tu mengumpat. Yang kata mengumpat tu apa? Kamu sebut satu benda yang mana benda tu kalau tuan dia dengar, tuan badan dia dengar, tuan badan dia marah. Tu nama mengumpat. Boleh faham tak tu? Sahabat tanya pula, ya Rasulullah, macam mana kalau yang kami cerita tu benda betul? Hak kami sebut tu memang betul dia buat. Nabi kata kalau betul, itulah nama mengumpat. Kalau tak betul, tu nama fitnah. Kalau benda yang kamu cerita tu betul, tu nama mengumpat. Tak betul, fitnah. Boleh faham maksud tu Ustaz? Habis tu tak boleh cerita apa Ustaz tu. Habis tu keburukan orang tak boleh cerita apa. Habis tu yang ustaz duk mengajak duk kata tu Ustaz. Yang ustaz-ustaz duk main duk kata dia tu, kata kat dia ni, kata kat Perdana Menteri contoh. Perdana Menteri pergi sambut di Pawali, kata kat dia Ustaz, kira tak boleh ke Ustaz? Boleh ke tak boleh? Yang ni kita nak bicara malam ni. Boleh tak boleh? Dah Nabi sebut tadi mengumpat, cakap benda betul, nama mengumpat. Tak betul fitnah. Habis tu tak boleh kata apa? Yang ni kita nak mengaji malam ni sekalian. Mudah-mudahan kita minta masyarakat di Bertam Perdana 3 ni, kita minta faham tajuk ni. Boleh kata tak boleh kata kat orang Ustaz? Kita tengok dulu dalam Islam hukum mengumpat haram. Tapi dalam beberapa sudut, beberapa kes, beberapa keadaan hukum mengumpat jadi harus. Ni fatwa Imam Nawawi. Maksud dia ada beberapa tempat boleh mengumpat. Tempat macam mana? Kita tengok satu-satu sekalian. Baik. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat. Cuba tengok dalam kitab kita. Cantik dia ulas ni. Tu kitab ni sesuai kita baca salah. Cukup sesuai. Pasal kita duk pakai belakang tajuk ni. Baik. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat. A. Sekiranya dengan memberitahu kepada ramai pekerjaan jahat itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Bila kita cakap dia tu jahat, kita cerita ke orang, hampa jangan sokong dia, dia jahat tu. Hampa jangan ikut dia tu, dia jahat tu. Hampa jangan duduk dengan dia, dia jahat tu. Apa dia buat? Dia sapu duit orang, dia ambil duit orang, dia tak peduli apa, halal haram tak peduli. Dia pula semayang pun tak dia. Dia kalau hampa kawan dengan dia, dia tikam kat belakang dia. Kami duk kenal lama dah. Bila kita cerita perkara seumpama tu, orang semua pakai dapat manfaat. Masa tu kejahatan itu wajib didedahkan dan dinyatakan pada umum. Hukumnya wajib. Wajib ni maksudnya mesti kena dedah. Faham maksud tu Ustaz? Bermakna kalau hamba Allah tu buat jahat tu Ustaz, nak bagi orang tahu kata dia jahat supaya jangan sokong dia, jangan pilih dia, jangan apa, boleh cerita? Boleh.
Sebab tu ustaz duk main mengajak duk kata. Apa tujuan ustaz tu duk kata? Ni tujuannya Silan, nak bagi kita kenal, oh dia jahat aja no. Oh tak boleh rupanya no. Oh salah perbuatan dia sebenarnya no. Bila cerita baru kita bakat kenal. Oh salah. Orang kita yang tak faham hari ni, dia main mengaji, dia tahu ustaz tu main mengajak kata ke orang, main mengajak kata ke orang. Habis kalau tak kata ke orang, nak kata ke siapa? Nak ambil contoh siapa kan? Ambil contoh manusia, contoh orang. Macam baru ni orang duk marah apa Perdana Menteri Malaysia pergi sambut apa di Pavali di Batu Cave. Orang marah tu. Salah perbuatan tu. Salah sungguh salah. Tak boleh. Masa ni saya secara peribadi jalan kita puji pula Mahathir. Nah, tun lupa tun. Kita puji pula Mahathir jalan. Zaman Mahathir dulu waktu dia jadi Perdana Menteri, kalau ada perayaan bukan Islam, dia hantar menteri. Wakil dia tu, menteri tu. Pergi sambut. Kalau kata perayaan beragama India, perayaan Hindu, dia akan hantar wakil menteri hak beragama Hindu. Pergi sambut, pergi jadi wakil. Nampak sikit cerdik dia tu. Hak ni semua sambut. Tak boleh. Boleh cerita Ustaz? Cerita, benda salah. Cerita. Kalau tidak, siapa pun tak tahu. Macam marah nampak gaya tu. Tak sungguh. Maknanya di sini Ustaz, yang mana salah kena sebut. Apa lagi contoh Ustaz yang kita boleh bagi? Allahumma salli ala Muhammad. Lagi contoh apa Ustaz? Banyak kalau nak sebut contoh kan. Lebih sikit-sikit sudahlah. Satu kias sendirilah contoh tu. Maknanya di sini dalam bahasa mudah Ustaz, kalau kata okey, contoh yang kedua. Ayah duduk di taman ni. Ni kita bagi contoh kita pula lah. Ayah duduk di taman ni, ada hamba Allah ni seorang, jenis kaki pandai berhutang. Hutang cukup pandai, bayar tak erti. Ada jenis tu? Ada di taman ni jenis tu. Dia jenis pandai hutang Ustaz. Hutang merata tapi tak erti bayar. Tanya dia, tangguh. Tanya, minta tangguh. Tanya, minta tangguh. Sampai sudah tak bayar. Orang macam ni, Ustaz, kalau dia memang tak mampu bayar, kita pun tengok keadaan dia memang tak mampu bayar, dia pun susah. Orang macam ni dimaafkan. Dia minta tangguh, kita kena bagi tangguh. Tapi kalau dia hutang tak mau bayar Ustaz, tapi tengok tukang kereta sampai 3 kali lah Ustaz. Rumah pun tambah lagi, renovate lain. Kemudian mai duduk bersembang, kata melabur sana, melabur sini. Hutang saya 2,000, dia tak mau bayar Ustaz. Orang macam ni masuk dalam satu hadis, matlul ghani zulmun. Orang yang boleh bayar hutang tak mau bayar, Nabi kata zulmun, dia zalim. Ahallallah, Allah halalkan bagi kita ni hak bagi hutang ni. Nombor satu sekali penjatuh maruah dia. Yang kedua ambil tindakan kat dia. Jadi dalam bahasa mudah, kita boleh pergi rumah dia minta hutang. Satu. Yang kedua boleh mai pegang mikrofon macam ni. Tuan-tuan perempuan sekalian, hari ni hari raya. Jadi sebelum kita nak sembahyang raya tuan-tuan, saya nak umumkan satu pengumuman. Ni depan saya ni Haji Nurdin. Minta maaf kalau Haji Nurdin ada sini no. Ni depan saya ni Haji Nurdin. Dia seorang yang cukup baik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak pesan satu je hari ni. Ni hari raya ni, semua berkat ada belakang ni. Tuan-tuan jangan bagi hutang kat dia. Dia hutang pandai, bayar tak erti. Ni. Tak pakai serban ni. Tak maaf. Boleh Ustaz penjatuh maruah aku tu? Boleh. Bila kita sebut macam tu, satu taman kenal, oh Haji Nurdin ni lah pandai hutang, bayar tak erti, oh dia lah no. Lepas ni dia minta hutang, kita jangan bagi. Semua orang dapat manfaat daripada pembongkaran aib dia tu. Jadi orang jahat macam ni kena habaq. Faham bahasa tu? Bukan semua aib boleh simpan, bukan semua aib kena cerita. Ada keadaan kena cerita, ada keadaan kena senyap. Baik no? Satu. Yang kedua, sekiranya pendedahan itu tidak mendatangkan faedah, B pula. Poin yang kedua, B. Sekiranya pendedahan itu tidak mendatangkan faedah dan maslahat kepada ramai. Kalau cerita ke orang tak ada apa pun Ustaz habuan bagi orang kutuk lagi ya. Bahkan sebaliknya memburukkan nama orang yang terlibat. Kalau cerita orang lagi kuih pandang teruk kat dia Ustaz Kalau cerita lagi orang kalau jenis macam ni pun sekalian, kejahatan tersebut tidak boleh dinyatakan kepada umum. Jenis macam ni tak boleh cerita, kena simpan. Apalagi kalau kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang tak pernah didengar keburukan peribadinya, lagi tak boleh cerita.
Saya bagi contoh simple. Ayah duduk di sini, Tuan Imam. Minta maaf kalau Tuan Imam ada surah amalan ni. Contoh ya, Tuan Imam. Orang taman ni semua kenal. Tuan Imam ni seorang yang baik. Contoh. Satu hari tu Tuan Imam naik kereta, lampu merah, traffic light merah tu, dia belah tu. Tuan Imam kalau belah lampu merah ni kira tercela lah bagi dia. Kan? Orang nampak teruk kan. Ustaz belah lampu merah, nampak teruk kan. Sama. Bila nampak kata Tuan Imam ni belah lampu merah Azai, bagi kita rasa apa ni Tuan Imam tak ikut peraturan, apa ni tu. Kalau dia belah tak apa, Tuan Imam belah tak boleh ya. Jenis kejahatan macam ni sekalian, kalau pergi cerita ke orang, ada manfaat tak? Tak ada manfaat Azai. Lagi teruk nama tu Imam tu ada Azai. Orang lagi kata tu Imam tu ada, apa tu Imam. Keaiban macam ni wajib tutup. Ayah jumpa ustaz, koklah mai tengok mai mengajak malam dengan sorban dengan apa. Satu hari tu selisih dengan dia, naik kereta dengan dia. Kan? Dia hari tu dia terlupa tutup tingkap. Dengar dalam kereta dia bombang. Rupanya dia dengar Metallica. Contoh. Ni contoh. Dengar Metallica bombang. Mai tengok mengajak dengan sorban, dengan apa? Ridaknya, dengan jubahnya dua lapis dan sebagainya. Sikit-sikit main mengajak qala Allah, qala Rasulullah. Tengok dahsyat, tengok dengar Metallica. Celah tu bagi ustaz, itu celah tu. Orang akan nampak ustaz tu tercela dengan perbuatan dia tu. Baik, kita sebagai orang yang tengok kes tu, kalau kita balik di rumah cerita kat kawan-kawan, cerita dekat orang surau yang lain, agak-agak nama ustaz tu makin baik ke makin buruk? Makin buruk salah. Jenis perkara macam ni usulan wajib kena tutup, tak boleh cerita. Benda macam ni tak boleh cerita. Pasal cerita bukan dapat manfaat apa. Kalau kata ustaz tu dengar Metallica, Allah, dia pun manusia. Faham kan maksud saya ni usulan? Sebab tu minta maaf lah, bahasa mudah dia macam ni. Kita bila tahu satu-satu keaiban orang, sebelum kita nak cerita ataupun tidak, fikir dulu, aku cerita ni ada manfaat tak untuk masyarakat? Kalau ada, cerita. Kalau tak ada manfaat, makin teruk saja, makin orang pandang buruk saja, jangan cerita, jangan sebarkan, jangan post dalam WhatsApp, jangan post dalam Facebook, jangan langsung. Itu ya. Boleh no? InsyaAllah, mudah-mudahan. Poin yang ketiga, tak habis lagi masalah tu, adalah diharapkan dengan menyembunyikan kejahatan itu. Bila kita tak cerita ke orang tentang kejahatan dia akan segera bertaubat kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dia boleh perbetul balik diri dia. Doa. Jadi ada mengumpat boleh cerita, ada mengumpat tak boleh cerita. Doa. Kalau pendedahan kejahatan itu boleh menjadi peringatan dan pengajaran kepada orang lain supaya beringat, tak terikut-ikut, contoh. Demikian pula menjadi panduan dan contoh tauladan pada masyarakat, pendedahan jahat itu tidak dianggap salah. Dia kata poin yang ketiga, kita cerita ni supaya apa? Orang ambil contoh. Yang tu tak apa. Kan? Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian boleh tengok dalam surat khabar, hari tu tengok anak sembelih mak, contoh. Kemudian tengok pula kes, nak bagi contoh apa? Hak surat khabar sehari 2 hari ni cerita apa? Cerita mak sabu. Tak payah ambil jauh lah, ambil dalam taman kita sudahlah. Ayah-ayah duduk dalam rumah, bagi tahu pada anak, ni hampa duduk dalam rumah, hampa tak usah duduk kawan sangat nah dengan tu apa tu kawan hampa ujung kampung tu, ujung taman tu. Ujung rumah ni tak usah duduk kawan sangat dengan tu. Anak dia tu jangan kawan sangat nah. Ayah duduk dengar cerita, kata dia duduk ambil dong ketum, duduk minum ayak dong ketum, cakoroi. Tu ayah duduk dengar anak dia duduk minum cakoroi tu. Jadi apa, jangan nampak, kita cerita pada anak kita bukan tujuan nak mengaibkan dia, dah nak bagi anak kita tahu, anak kita beringat, jangan duk kawan dengan dia. Cerita macam ni tak salah. Hampa pergi mengaji, pergi sekolah mengaji, kalau tak mengaji hampa tengok tu nampak tu sebelah rumah kita ya, berapa kali dah masuk lokak tu tak mengaji lah tu. Apa kalau tak mengaji, takut-takut nanti terjebak macam tu, duduk macam tu juga. Ayah nak tahu muka di mana. Kita bagi contoh pada anak supaya anak tak terikut dengan orang tersebut. Contoh macam tu tak salah, boleh cerita. Boleh faham bahasa tu silah?
3. Dan yang keempat, mungkin poin hak ni payah sikit nah. Sekali saya sebut hak Imam Nawawi senaraikan 6 tu, mungkin lebih mudah untuk kita faham. Baik, nombor 4, tidak boleh memberitahu kecacatan atau aib yang ada pada tubuh badan seseorang. Yang ni beringat nah. Apa saja cacat yang ada pada tubuh badan seseorang, kita tak boleh bongkarkan satu. Yang kedua, kita tak boleh buat pemain. Tak boleh. Tak boleh nah. Jangan buat pemain. Ayah tahu kata hamba Allah tu ada kekurangan di badan. Jenis badan panau banyak. Dia main duduk bersembang dengan kita, kita kata, ha ni apa ni, mandi pun tak, panau penuh. Hamba Allah lain dia tak tahu, terus tahu kata dia badan panau penuh. Kita hak ni, kita disebut, kita lah yang membongkarkan aib dia. Boleh faham maksudnya ni lah. Ayah-ayah yang ada di sini, kawan kita mari, kita duduk bersembang dengan kawan ramai-ramai. Tengok-tengok hamba Allah ni mai. Hamba Allah ni mai dalam keadaan anak tak ada. Dia kahwin lama dah, anak tak ada. Ayah-ayah duduk di sini, duduk kata dia, nanti yang patah tu, tembak buih mai, tembak buih. Hamba Allah tu menikah lama, anak tak ada. Jadi kita duduk kata, tembak buih. Hamba Allah yang ramai-ramai ni, tak tahu pun kes kawan tu mandul. Tengok-tengok, kita buka cerita. Jadi semua orang pakat tahu perkara tersebut. Kita dikira membuka aib orang. Jangan betul lah, jangan lah. Ataupun masing-masing dah tahu perkara aib tersebut, masing-masing dia buat pemain. Yang tu pun tak boleh tak? Kan? Tahu kata hamba Allah tu sengau. Dia main, sengau main, sengau. Tak boleh tak? Kan? Faham ke saya bagi contoh ke lah? Ataupun hamba Allah tu gagak duduk depan kita, dia gagak. Jadi kita bila kita bercakap dengan dia, saja nak melawak dengan dia, kita pun buat suara gagak juga. Hamba Allah tu dah gagak dah. Kita saja buat gagak juga, melawak, tak boleh ke? Sebab kita dikira mempermain-mainkan kecacatan yang ada pada dia. Islam tak bagi tu. Faham ke contoh saya bagi tu saya? Oh yang senyap nampak saya. Baik, sambung sikit lagi. Sekiranya kecacatan atau aib itu memang selamanya disembunyikan oleh orang berkenaan daripada diketahui oleh orang lain. Tambah pula benda aib itu memang tuan badan dia simpan lama dah, siapa pun tak tahu. Haram kita bocorkan rahsia tersebut. Perbuatan memberitahu orang lain dalam hal-hal seperti ini dianggap menyakiti perasaan saudaranya. Siapa yang suka bongkarkan aib orang lain, suka bongkarkan kecacatan orang lain, orang ni dikira menyakitkan saudara dia sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada perkara seumpama ni. Imam Nawawi sekalian, siapa rajin buka kitab Riyadhus Salihin, tengok bab ghibah, bab ngumpat. Imam Nawawi sebut ngumpat hukum dia haram, tapi ada 6 keadaan harus mengumpat, boleh mengumpat. Mengumpat ni maksud dia cerita keburukan orang. Nombor 1, ayah-ayah boleh cerita keburukan orang. Nombor 1, sekiranya kita nak bagi Allahumma salli ala Muhammad, kita nak supaya diambil tindakan. Kita boleh menceritakan keburukan orang supaya tindakan diambil. Contoh macam ni, tengok anak dara, anak teruna masuk dalam rumah, kan? Tu benda aib tu, kalau berdedah kat orang benda aib tu. Tapi kami report dekat masjid, apa tujuan? Supaya pihak masjid ambil tindakan. Hukum macam tu boleh. Boleh betul lah. Maksudnya kita cerita keburukan orang supaya diambil tindakan. Boleh. 1. Yang kedua, rasa tak cukup 6 dah nampak gaya ni. Dekat mana ingat lah no. Nombor 2, kita ceritakan keburukan orang supaya apa? Supaya kita tahu hukum. Itu pun boleh tak? Ibu-ibu yang ada di sini, pergi pejabat agama, Ustaz, saya nak maklum kat Ustaz ni tentang perangai laki saya. Awak makcik, laki makcik buat apa? Saya tak boleh cerita dia buat apa kat saya. Saya cerita buruk dia, ngumpat dia pula. Kalau makcik tu sebut macam tu, bila nak selesai kes? Bila nak selesai kes? Jadi makcik tu cerita, laki saya macam ni, dia duduk di rumah, nombor 1 semayang tak? Tu keburukan lah tu. Keburuk semayang tak? Kemudian aurat tak tutup. Lepas tu duduk di rumah, duduk kira sepak terajang saya. Lepas tu malam-malam kadang-kadang saya ada di rumah, dia balik perempuan lain. Saya tak larat dah, saya nak tuntut fasah.
Kita pergi cerita keburukan kita, keburukan suami kita tu di hadapan orang. Apa tujuan Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad, bukan nak tahu hukum, supaya kita dapat. Itu kata silap tu no. Kita cerita keburukan orang, keburukan suami tersebut kepada hakim tersebut supaya diambil tindakan. Contoh tu boleh, silap contoh. Poin yang kedua, patah balik silap. Kita cerita kepada orang, kita cerita keburukan kepada orang dengan tujuan nak ambil hukum. Yang tu boleh. Ni poin nombor 2. Hukum ni macam mana? Macam ni. Ustaz, saya nak tanya hukum Ustaz. Adik saya, dia bercerai dengan isteri dia. Tapi malam-malam dia duduk balik main lagi Ustaz. Ustaz tu kata boleh tak ada masalah, dalam tempoh iddah tak ada masalah. Dia kata iddah menama Ustaz 2 tahun lah duduk balik. Dia pun menikah dah kot, tak menikah Ustaz. Hari tu lepas cerai tinggal sampai 6 bulan, lepas tu lah duduk balik pula tiap malam. Apa hukum dia Ustaz? Perbuatan tersebut dipanggil menceritakan keburukan, tapi cerita keburukan sebab nak tahu hukum. Yang tu boleh. Boleh salah. Maknanya di sini ada tujuan, boleh. Nombor 3, kata Imam Nawawi, siapa tak dan balik tengok je lah no. Nombor 3, kita cerita keburukan orang sebab orang tu betul-betul jahat. Yang tu boleh cerita. Dia betul-betul jahat. Hak ni cerita. 3. Nombor 4, kita cerita keburukan orang sebab tak mau bagi orang ikut dia. Itu pun boleh tak? Maksud dia boleh buka aib orang supaya orang tak ikut hamba Allah tu. Boleh. Nombor 5, saya lupa satu, nampak gaya ni. Nombor 5 sekalian, kita boleh ceritakan aib orang sebab bila aib dia disebut baru orang kenal dia. Yang tu pun boleh tak? Contoh macam ni. Kita boleh buka aib orang sebab bila aib dia tu disebut baru orang kenal dia. Contohlah. Ada hamba Allah mai daripada luar, mai ke taman ni lah. Assalamualaikum. Saya nak tumpang tanya, di taman ni ada tak nama Zainal? Zainal. Orang tanya Zainal mana? Zainal Sengau. Nampak? Sengau tu aib tu. Tapi bila orang sebut nama Zainal Sengau, oh Zainal Sengau, dia duduk rumah tepi surau ni. Nampak? Bila sebut Zainal Sengau, orang kenal. Nak cari siapa? Saya nak cari Rosli. Rosli mana? Rosli Capik tu. Capik tu aib tu. Tapi bila sebut perkataan capik, baru orang kenal. Sebut macam tu, tak apa. Boleh faham tu lah. Macam ada hamba Allah tu seorang, dia pergi rumah jiran, pergi satu kampung tu. Dia nak cari rumah tak jumpa. Dia tengok ada hamba Allah duk cakap sembah. Dia pergi, Assalamualaikum. Hamba Allah tu pun pegang tongkat, pegang apa, nyakak tu, duk pacak tu lah. Waalaikumsalam. Saya ni mai daripada luar, nak tumpang tanya, rumah non mana non? Pakcik yang pegang nyekak tu tanya, non mana? Dia kata non biji nangka. Non biji nangka. Pakcik ni tadi dia pegang nyekak tu, dia lepas nyekak tu, dia kata non hak ni. Biji nangka hak ni. Rupanya dia tak berkenan, orang panggil dia biji nangka. Dia kata non hak ni, ni non ni, biji nangka je ni. Oh, dia marah semua tu. Tapi bila sebut nama macam tu, baru orang kenal masalah. Jadi mengumpat dalam kes macam ni dibenarkan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab tu ayah-ayah bubun rahmati Allah SWT sekalian, benda yang berkait dengan mengumpat ni kita minta tolonglah. Baru ni kita tengok almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat meninggal dunia sekalian. Ayah-ayah pun boleh saksi dalam TV. Kita nak sebut bahasa mudah macam ni. Beliau meninggal dunia apa sekalian, apa dalam Facebook, internet apa semua tersebar, kata nampak awan duk ni apa semua tutup, kemudian ada kalimah Allah dan sebagainya. Benda-benda tersebut kita nak sebut tak usah sebar sangat pun tak apa. Sebab orang baik bila meninggal dunia, karamah tu Tuhan tunjuk insya-Allah. Jadi tak cara sangat pun tak apa. Cuma kita nak sebut orang mati baik ni, di antara tanda yang disebut oleh para alim ulama kita berdasarkan hadis-hadis baginda, antaranya orang yang mati sempat mengucap tu mati baik tu. Orang yang mati dalam keadaan peluh didai, mati baik tu. Orang yang mati aksiden, itu pun mati baik sebenarnya. Dia mati kemalangan jalan raya, mati baik tu, mati syahid. Sebab dia dilanggar, istridam. Ataupun mati terjun bangunan, bukan bunuh diri misalnya, terjatuh daripada tempat tinggi, mati syahid tu. Mati dalam keadaan sakit dalam perut.
Sakit Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, mati sakit dalam perut. Ulama kita terjemah hari ni, mati dalam keadaan ada sakit dalam badan. Sama maksud dengan sakit perut tu. Mati sakit dalam badan, kena kanser otak, kanser ni, sakit jantung, buah pinggang, apa saja sakit yang ada dalam badan, itu disebut orang tu kalau mati, mati syahid. Mati beranak, mati lemah, mati terbakar, tu semua mati-mati baik belakang tu. Antara juga yang mati baik, mati bulan Ramadan, mati hari Jumaat, tu pun mati-mati yang baik juga. Saya nak ambil satu ya, Syekh Ali Jumaah pernah sebut dalam satu kuliah beliau sekalian, antara tanda orang mati baik, kamu tengok waktu dia mati, berapa ramai semayang mayat dia, tu tanda orang tu mati baik. Satu. Yang kedua, yang semayang mayat dia tu hak jenis macam mana? Bahasa mudah kita boleh sebut di sini sekalian, waktu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia, cuba tengok berapa ramai yang semayang mayat dia. Satu. Yang kedua, yang semayang mayat dia tu orang hak jenis macam mana? Dua bukti ni cukup sekalian, cukup dah bagi kita sebagai orang awam macam kita ni, cukup nak membuktikan bahawa yang mati tu orang baik. Cukup. Selesai. Makna dua tanda baik tu ada kat dia, Ustaz. Mana hak mati tu baik tu. Kalau kata hak mati tu baik tu sekalian, saya nak sebut poin dia hak ni lah. Ayah-ayah yang ada di sini yang menyokong perjuangan Tuan Guru, kita minta nombor satu, teruskan perjuangan beliau. Satu. Yang kedua, apa yang amalan yang beliau buat masa hidup, kita minta bakat-bakat buat. Satu. Yang kedua, siapa yang masa hidup selalu kata Tok Guru macam-macam masalah, dan sampai Tok Guru meninggal dunia, dia tak sempat pun pergi minta maaf balik kat Tok Guru. Cuba bayang, agak-agak orang macam ni macam mana? Masa Tuan Guru masih hidup dulu, apa yang dia tak kata? Bapak Kapiak dia kata, apa lagi, apa Tuhan Samsing dia kata, Tuan Nyanyuk dia kata, orang ni patut lilit serban ni, oksigen tak masuk, macam-macam dia kata kat orang tua tu. Akhirnya orang tua tu meninggal dunia sekarang. Hak duk kata tu, lo nak buat apa? Boleh lah, sakit lah tu, sakit lah, sakit. Tak dan pun minta maaf, tak dan nak buat apa. Saya dapat satu masjid belah sini, waktu hari kematian beliau sekalian, mereka duduk di masjid, mereka duduk di kedai, duduk tengok tu. Ni maklumat ni sahih insya-Allah ni. Mereka boleh duduk di kedai makan tu, duduk simak. Mereka kata orang tua Nyanyuk ni mati dah. Tu bahasa tu, orang tua Nyanyuk ni mati dah. Apa kata tu sekalian? Allah tunjuk. Kamu nak kenal manusia tu sa'id ataupun syaqi, bahagia ataupun celaka, ikut ahli sunnah wal jamaah, kamu tengok waktu dia mati. Ayah-ayah yang ada di sini pakai serban, pakai jubah, pakai apa, ustaz memang mengajak baju kelebu dan sebagainya. Ustaz tu confirm mati baik ke? Belum tentu ke. Ustaz tu baik ke? Belum tentu ke. Tu ada pakai skirt, ada pakai tali satu rambut merah Ustaz, depa tu memang confirm celaka ke Ustaz? Belum tentu lagi. Nak tahu siapa betul, siapa tak betul, nak tahu siapa bahagia, siapa celaka, tengok waktu mati. Tu akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tengok waktu mati. Kalau matinya baik, tu tanda kata dia tu baik. Sebab tu pengajaran kita nak minta siapa yang selama ni Ustaz duk kata, kita minta Allah berhentilah. Tu saya kata dah Ustaz. Kan? Dekat ulama-ulama yang masih hidup, tuan-tuan guru yang masih hidup, jangan kata dah Ustaz. Kalau tidak sakit kita Ustaz. Sakit tu. Boleh faham kan? Macam marah nampak gaya Ustaz. Tengok tajuk ni. Tak sungguh Ustaz. Allahu akbar. Pakai nak mati belakang. Nah cukup lah. Yang mana yang dah meninggal dunia boleh minta ampun balik Ustaz. Yang mana yang masih hidup, para alim ulama yang masih hidup, jangan kata lebih kurang. Jangan Ustaz. Kerana Imam Ibn Asakir mengatakan damul ulama, minta maaf, lahmul ulama masmumun. Daging ulama ni dia cukup beracun. Cukup beracun. Daging orang biasa tak apa lagi. Daging orang alim ni cukup beracun. Hati-hati Ustaz. Apa maksud kata-kata beliau? Kita kalau mengumpat orang biasa, kita seumpama makan daging dah, betul? Makan daging sedara ni Ustaz, hukum dia haram, yang tu betul. Tapi bila kita mengumpat para ulama, kita seumpama makan daging ulama. Daging ulama beracun. Maksud dia mudarat dia lagi dahsyat kepada kita daripada umpat orang biasa. Sebab tu kita minta jangan, kalau ada lah, jangan. Boleh Ustaz no?
InsyaAllah mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama daripada apa yang kita bicara pada hari ini. Pertemuan akan datang insya-Allah baru kita akan masuk satu-satu silan. Tajuk yang kedua ni kitab, bukan tak ada belakang lagi no. Boleh tak kita cadang? Kalau boleh yang mana nak mengaji sekarang kita cadang bagi ada kitab boleh. Kalau tak bagi RM5 kan. No, bagi RM5 kat pihak surau silan, jadikan dia koleksi. Sebab start daripada hadis yang kedua, ketiga, keempat ni dia akan masuk secara khusus. Lepas ni kita akan mengaji tanggungjawab orang Islam. Jumpa bagi salam, orang panggil makan kenuri kenapi. Nanti baru kita nak perinci satu-satu ni. Bagi salam macam mana yang boleh, macam mana tak boleh. Bagi salam hak kecil bagi kat besar, hak sikit bagi kat banyak. Satu contoh saya boleh bagi bersilan sebagai permulaan untuk bulan hadapan. Ayah-ayah yang mana jadi cikgu, Nabi pesan dalam sebuah hadis, bagi salam ni wal qalil alal kathir, hak sikit kena bagi salam pada yang ramai. Tu kaedah bagi salam. Sebab tu kita minta siapa jadi cikgu, kalau dia mengajar darjah 1 tak apalah, suruh budak-budak bagi salam, dia tolong jawab. Tapi kalau budak-budak darjah 6, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tu, kita cadang cikgu masuk kelas, cikgu bagi salam. Sebab bagi salam sunat, jawab salam wajib. Bila kita bagi salam, anak murid wajib jawab, tak ada masalah. 30 orang anak murid, yang jawab 5 orang ya, selesai tanggungjawab dah. Tapi kalau 30 orang anak murid bagi salam sunat, kita sebagai cikgu yang dapat salam tu wajib jawab. Dan kita perlu jawab 30 kali. Kena pejang masjid tasbih yang buat gaya jawab salam dulu. Mana boleh jawab sekali masalah. Dan tajuk-tajuk macam ni nanti kita akan bicara pada pertemuan akan datang insya-Allah dalam panjang umur. Ibu-ibu pergi rumah orang sebagai penutup, pergi rumah orang. Assalamualaikum. Orang tanya, siapa tu? Kita sebagai orang Islam kena sebut nama. Sebut nama. Ni saya ni Kak Nak ni, sebut nama. Jangan duk kata ni orang ni. Tu tak boleh. Ni orang ni, tak boleh. Ni aku ni, tak boleh. Kena sebut nama. Dan tu nanti kita akan bicara bulan hadapan. Sebab tu saya kata kitab ni cantik untuk dimiliki Ustaz. Sebab perbahasannya jarang ada dalam kitab-kitab yang lain. Boleh kan? InsyaAllah. Yang terakhir, ayah ibu sekalian, ayah kalau boleh lepas ni kita minta bila ambil semayang. Saya sebut ringkas tuan Bila ambil semayang kita minta nak lipat ni, nak sinting lengan ni. Sinting belah kiri dulu nak ambil semayang, sinting belah kiri dulu. Baru sinting belah kanan. Sebab baginda SAW waktu nak pakai sesuatu, waktu nak melepas, nak pakai sesuatu lah, baginda start belah kanan, baru pakai belah kiri. Waktu nak buang sesuatu, baginda akan buang belah kiri dulu, baru belah kanan. Itu kaedah. Nak pakai kanan dulu, nak buang kiri dulu. Sebab itu kalau pakai kasut, pakai kanan dulu. Ayah nak pakai seluar, nak pergi kerja, seralum seluar kaki kanan dulu. Nak pakai spenda pun buh kaki kanan dulu. Ni nak pakai baju ni pun seralum kaki tangan kanan dulu. Ibu-ibu nak pakai subang, buh kanan dulu baru buh kiri. Bak nak pakai kanan dulu, tapi bak nak cabut buang kiri dulu. Kasut kiri dulu, stokin buang kiri dulu, seluar londeh nak cabut kaki kiri dulu. Apa pun kiri dulu, spenda pun londeh kiri dulu. Termasuklah bak ni. Ni kita nak buang, ni panggil buang lah ni. Ni kita nak buang, nak buka, nak buang kiri dulu baru buang kanan. Seluar pun sama, lipat kiri dulu baru lipat belah kanan. Ambil ayat semayang, selesai ambil ayat semayang, nak lepas, nak pakai balik, nak pakai buh kanan dulu baru buh kiri. Seluar pun serupa, ya, pelepas belah kanan dulu baru pelepas belah kiri. Boleh kan? Nah, mudah-mudahan sedikit adab ataupun sunnah Rasulullah SAW ini kita sama-sama amalkan insya-Allah. Saya tak semayang di sini dah Saya dah satu program di Kubang Meneru. Jadi saya terus pergi sana, saya semayang di sana lah insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.